Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita ikuti kisah Nabi Muhammad SAW, siri kedua, penerimaan wahyu. Pernah satu ketika kota Mekah dilanda banjir besar dan Kaabah telah rosak teruk dan hampir runtuh. 4 kabilah yang berpengaruh itu telah bersepakat untuk membina dan membaik pulih Kaabah secara bersama. Setelah selesai, timbullah persoalan siapakah yang paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Hajarul Aswad merupakan batu syurga yang diberi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sewaktu baginda sedang menyiapkan pembinaan Kaabah itu bersama anaknya Nabi Ismail. Puak-puak bertelaga itu hampir menghunus senjata lantaran gagal mencapai kata sepakat dalam pertikaian tersebut. Rasulullah SAW tampil dengan penuh bijaksana menyelesaikan pertikaian tersebut sekaligus mengelak daripada berlaku pertumpahan darah di kalangan 4 puak yang sangat berpengaruh di Mekah ketiga itu. Baginda telah membuka kain serban baginda lalu menghamparkannya dan baginda telah meletakkan batu Hajarul Aswad di kawasan tengah hamparan kain itu. Baginda telah meminta wakil daripada setiap puak itu untuk memegang setiap bucu kain lalu mengangkatnya bersama-sama ke tempat asal Hajarul Aswad. Semua pembesar menerima cadangan dan telah membuat seperti mana yang disuruh oleh baginda. Apabila sampai ke tempat Hajarul Aswad di tepi dinding Kaabah, baginda sendiri telah mengambil dan meletak batu itu ke tempat asalnya. Semua pihak yang terbabit telah berpuas hati dengan cara penyelesaian baginda. Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad itu membuatkan baginda semakin dihormati. Hiduplah baginda dengan penuh bahagia bersama isterinya Siti Khadijah yang sangat disayanginya. Sebagai seorang suami, baginda tetap menolong Siti Khadijah untuk menjalankan perniagaan seperti lazimnya sebelum ini. Namun dalam kesibukannya itu, baginda tetap memperuntukkan masa untuk beruzlah dan bersuluk di sebuah gua, iaitu Gua Hira yang terletak di atas Jabal Nur, Bukit Cahaya. Disitulah baginda mula mengasingkan diri untuk bertafakur dan memikirkan tentang penciptaan diri dan alam. Pada suatu malam di bulan Ramadan, sewaktu baginda sedang bersendirian di gua tersebut, baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril yang telah mengajar dan menyuruh baginda membaca dan menyebut Iqra, yang bermaksud bacalah. Baginda yang sedang dalam ketakutan itu menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat dan kemudian dilepaskan lalu menyuruh baginda membaca lagi. Situasi ini berulang sebanyak 3 kali sehingga akhirnya baginda bertanya, "Apakah yang harus aku baca?" Lalu Jibril pun menjawab dengan mengajar sebahagian surah Al-A'la, iaitu ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, "Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dari Tuhan yang mulia yang mengajar dan dengan pena, yakni menulis dan membaca serta mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah malaikat Jibril pergi, baginda bergegas pulang ke rumah dalam keadaan menggigil ketakutan. Baginda meminta Siti Khadijah untuk menyelimunya. Baginda menceritakan segala peristiwa yang telah dialaminya kepada Siti Khadijah. Lantas Siti Khadijah yang memahami keadaan yang baru saja melanda suaminya itu telah berkata dengan tenang, "Bergembiralah wahai suamiku, tetapkanlah hatimu. Semoga Allah mempertabatkan dirimu sebagai rasulnya yang terakhir untuk seluruh umat." Setelah mendengar kata-kata daripada isinya, baginda berasa tenang lalu tertidur. Sebaik saja terjaga daripada tidur, perasaan cemas kembali melanda baginda. Lalu Siti Khadijah mengajak baginda menemui bapa saudaranya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ialah seorang pendeta yang sangat memahami isi kitab Injil dan Taurat yang telah diturunkan oleh Nabi terdahulu. Siti Khadijah menceritakan segala peristiwa yang telah dialami oleh baginda sewaktu beruzlah di Gua Hira. Lalu Waraqah menerangkan bahawa yang mendatangi Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul yang terdahulu. Peristiwa turunnya wahyu pertama oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril di Gua Hira merupakan saat paling penting di dalam sejarah Islam, iaitu detik bermulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul utusan Allah. Peristiwa itu berlaku pada tanggal 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos tahun 610 Masihi. Pada ketika itu baginda sudah pun berusia 40 tahun. Waraqah bin Naufal pernah berpesan bahawa baginda akan dimusuhi dan diancam seperti mana yang telah dialami oleh para rasul yang terdahulu serta akan berhadapan dengan penentangan daripada penduduk Mekah yang kufur. Siti Khadijah merupakan orang yang pertama beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberi janji taat setia untuk menjadi pembantu dan pembela kepada baginda dalam menyampaikan risalah dakwah kepada kaumnya walau apa jua rintangan yang bakal dihadapi oleh baginda. Siti Khadijah juga telah bernekat untuk mengorbankan segala hartanya untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama selepas peristiwa itu, baginda sekali lagi didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kedua. Wahyu tersebut telah memerintahkan baginda untuk berdakwah dan menyebarkan agama Allah. Pada permulaan dakwahnya, baginda menyeru kepada ahli keluarga dan sahabat terdekat. Ali bin Abu Talib merupakan sepupu baginda dan telah menjadi orang kedua yang beriman selepas Sayyidatina Khadijah. Ini diikuti pula oleh anak angkatnya Zaid bin Harisah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat karib baginda. Selepas itu diikuti pula oleh penduduk Mekah yang lain seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thahah bin Ubaidillah Al-Jahrah, Arqam bin Abi Al-Arqam, Fatimah binti Al-Khattab dan juga suaminya Zaid. Kumpulan pertama dan terawal yang menerima seruan keimanan ini telah digelar sebagai Al-Sabiqun Al-Awwalun yang bermaksud golongan pertama yang memeluk Islam. Pada peringkat awal ini, gerakan dakwah telah dilakukan secara senyap-senyap. Rumah Al-Arqam telah dijadikan pusat pengajian. Proses dakwah secara senyap itu telah berlangsung selama 3 tahun. Dalam keadaan bersembunyi itu, ramai yang telah menerima ajaran baginda dan memeluk agama Islam. Kebanyakannya daripada golongan miskin dan bawahan, malahan ada juga daripada golongan hamba seperti Bilal bin Rabah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa episod seterusnya. Bye.